Kemudian thalithan, yang ketiga, inna minal maqasid al-'azimati allati hassa 'alayha al-Islam, antara tujuan yang besar yang Islam menyeru manusia kepadanya, hidayatul khalqi ila hadzal din, iaitu memberikan petunjuk kepada makhluk untuk berpegang dengan agama ini. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ali lamma ba'athahu ila Khaybar, seperti mana Nabi SAW menyatakan kepada Ali bin Abi Talib bila Nabi utuskan dia ke Khaybar. Apa kata Nabi? La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Kalau Allah bagi peluang kepada kamu untuk kamu memberi petunjuk kepada seorang lelaki, lebih baik perkara tersebut daripada 100 ekor unta merah. Unta merah ni banyak kali lah kita pun cerita dah, dia macam Mercedes lah, Brabus zaman dulu, kira yang paling kereta kenderaan mewah zaman dulu. So lebih baik daripada 100 ekor unta merah jika Allah beri peluang kepada kamu untuk memberikan petunjuk kepada seseorang. Tadi benda ni besar, bukan kecil. Tapi ialah petunjuk ni bermaksud kita guide dia ya. Yang nak bagi hakikat petunjuk yang sebenar itu siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita. Kita menjadi perantara. Tapi alangkah baiknya sekiranya seseorang itu berubah, sebab musababnya Allah tetapkan kita menjadi sebab musababnya. Okey. Kemudian fa'ala man manallahu alaihim bihidayati ila sunnah ay yahrisu ala da'wati man dhalla anha aw qasara fiha ila tahqiqiha wa an yabdhulu kulla al-asbab al-mumkinati fi hidayati an-nas wa taqrib qulubihim liqabul al-haqq. Dia kata bagi orang yang Allah anugerahkan, hadiahkan kepada dia hidayah petunjuk kepada sunnah, hendaklah dia bersungguh-sungguh kepada berdakwah golongan-golongan yang tersesat daripada jalan sunnah ataupun kurang dia punya tahap pengamalan dan praktis dia tu kurang. Jadi orang yang dapat petunjuk kepada sunnah ni, dia kena usaha untuk dekati orang ni. Wa an yabdhulu kullal asbab al mumkinah fi hidayatin nas, dan dia kena dapatkan, laksanakan dan tunaikan semua sebab-sebab yang kebarangkalian tinggi untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Dia kena. Dan juga dia kena mendekatkan hati mereka itu agar menerima kebenaran, bukan untuk menjauhkan. Tuan-tuan, jadi dia nak bagi tahu kata poin yang kedua ni adalah memberi petunjuk kepada manusia terhadap agama ini. Maknanya antara kerja kita setelah kita faham, tuan-tuan, kita faham poin yang pertama tadi apa? Poin yang pertama tadi ni adalah orang Islam, kita ni kena perbetul diri kita dulu. Poin yang kedua, kita faham bahawasanya Islam ni agama yang menyeluruh, merangkumi akidah dan juga akhlak. Yang ketiga, kita faham bahawasanya yang ketiga ni hidayah, memberi petunjuk kepada manusia ini merupakan peranan besar kita. Jadi bagi kita yang terima ada dakwah sunnah ni, alhamdulillah, kita kena fikirkan macam mana aku nak dakwah orang lain. Itu kena dalam kepala kita. Jangan kira kita saja mai kelas. Kita kena fikirkan berapa orang aku boleh bawa orang mai kelas. Bukan surah kelas ni saja, kelas-kelas lain lagi banyak lagi kelas-kelas masyayikh di kalangan ilmuwan dan sebagainya. Siapa lagi aku boleh bawa? Sekali aku mai, aku boleh bawa mai berapa orang? Fikir tu. Dan kalau aku tak boleh bawa mai, bila masa aku nak ambil masa untuk aku sembang, nak dekatkan mereka dengan sunnah, apa buku aku boleh bagi dekat dia? Contoh, saya tertarik Dr. Johari Mat. Dia cerita lama dah cerita macam mana dia dakwah orang surau dan orang masjid dia tentang zikir selepas solat. Orang kita ni dia dah ada zikir selepas solat dia bukan dia dah jadi secara tradisinya dia ada bacaan-bacaan tertentu. Jadi cara dia, tuan-tuan dan puan sekalian, dia cetak, dia print out, dia cetak, dia fotokopi, dia bagi kepada semua jemaah. Setiap kali lepas solat dia bagi zikir tu. Cara dia nak ubah. Ini kita baca yang ni. Ini daripada hadis dari Nabi SAW, kita baca yang ni. Bagi semua.
Jadi semua orang ambil lama-lama tuan-tuan dan sekalian, orang ingat dan faham. Cuba kita, kalau kita ada masjid surau kita print tu, kita bagi zikir-zikir selepas salat. Sebab apa? Sebab antara orang kata dekat ahli sunnah ni, orang kata apa? Tak berzikir. Lepas tu dia kata bid'ah berzikir lepas salat. Mana bid'ahnya? Sunnah besar berzikir selepas salat. Lepas tu kita ni yang kadang-kadang orang kita ni, dia dulu ni dia jenis doa panjang macam lepas bayang ni. Lepas tu pelik je, bila dia faham sunnah, habis Assalamualaikum lari keluar. Memang ada sabit hadis Nabi SAW, Nabi pernah tinggalkan jamaah kerana Nabi ada urusan. Tapi itu bukan praktis harian. Praktis harian Nabi SAW adalah berzikir setelah salat. Sampai orang kita ni dah tak boleh zikir terus. Dulu yang Yasin tak tengah hafal ingat dalam kepala lah, dia lupa terus. Tu tak kena. Kenapa lupa? Pasal apa? Oh, pasal tak boleh baca malam Jumaat. Dia bukan soal tak boleh baca malam Jumaat. Soal dia kita berbincang soal benda tu, ada perbincangan menetapkan masa, menetapkan hari dan sebagainya. Tu cerita lain. Tapi dia sampai 3 terus. Yasin tak baca dah. Al-Quran tak baca. Tak boleh begitu. Tu salah faham. Itu bukan apa yang diajar sebenarnya. Kita diajar Al-Quran, kita diajar berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi nak kena usaha apa jua cara untuk mendekatkan manusia. Sebab apa? Sebab kita kena tahu, sekiranya Allah tetapkan kita untuk sebagai antara penyebab yang Allah tentukan untuk memberikan petunjuk kepada manusia, itu merupakan anugerah yang sangat besar. Sebab tu saya, bila depa kata Dr. Zakir Naik nak mai Malaysia, nak mai buat tour di Terengganu. Lepas tu adalah subhanallah, nak panggil apa pun kita tak tahulah, mangkuk ke gelas ke cawan ke, Allahu a'lam. Ada dia ni apa semua ni, Wahabi sesat apa semua ni. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan sekalian, dunia terima dia tu. Maknanya bukan pasal dia diterima dunia bererti kita ni. Soal, ia tak nafikan ada beberapa pendirian dia dalam soal prinsip manhaj. Kita ada beberapa benda yang mungkin kita tak setuju, tak apa. Tapi angle dakwah dia adalah angle dakwah, kepakaran dia adalah menguasai kitab-kitab bukan Muslim, kitab Injil, dia menguasai Veda, dia menguasai perjanjian lama dan perjanjian baru, Old Testament dan New Testament, Taurat dan Injil. Dia boleh buat perbandingan, dia boleh, tuan-tuan, itu kepakaran dia. Soal tak setuju dengan dia dalam beberapa hal, tapi yang lagi teruk ni, yang duk kata dia ni Wahabi lah apa semua. Allah Subhanahu wa taala Islamkan di tangan dia berapa ribu daripada kalangan manusia. Tidak-tidaknya kalau sekiranya dia ada kesilapan dan kesalahan pun dalam beberapa pendirian dia, moga-moga usaha yang dia buat itu Allah Subhanahu wa taala tutup. Sebab apa? Sebab amalan manusia dia akan ditimbang. Manusia ni, masalah manusia bila buat judgement secara tidak adil. Salah satu kawan tu, dia hukum semua. Amalan dia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumbangan dia besar kepada dunia Islam. Memang dia agak tegas dalam beberapa pendirian dan pandangan. Tuan-tuan dan puan sekalian, soal perayaan sambutan Christmas, ucapan, dia tak bagi ucap. Contoh tu antara benda-benda yang ada orang dia sensitif. Soal Maulid Nabi, dia tak bagi. Pandangan dia tak boleh. Jadi ada orang dia sensitif dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi mereka memulakan gerakan-gerakan yang tidak sewajarnya. Sepatutnya kita kena cuba usaha kok mana pun untuk tarik jiwa-jiwa manusia agar dekat dengan agama, agar dekat dengan Islam. Seperti mana dia kata apa? Wadzalika, benda ni cara dia macam mana antaranya, bi mukhatabatil mad'uin billin kama qala ta'ala fi khitabihi li Musa wa Harun idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Dia kata cara dia kata bagaimana cara untuk kita memanfaatkan ataupun menggunakan semua sebab-sebab yang menjadi barang kalian tinggi untuk memberikan petunjuk kepada manusia, mendekatkan hati mereka
untuk menerima kebenaran, antara cara-cara dia kata adalah berkomunikasi dengan orang yang didakwah itu dengan cara yang alin, lembut, seperti mana kata Allah dalam khitabnya, kenyataannya kepada Musa alaihi salam dan juga Harun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia itu telah melampaui batas, dan hendaklah kamu berdua mengungkapkan perkataan-perkataan yang lunak dan lembut kepadanya. Okey, surah Taha ayat 43 dan 44. Kata Syekh Ibrahim, fa'amara Allahu bi mukhatabati man akhbara an tughyani. Allah perintah Musa dengan Harun supaya bercakap dengan orang yang mana Allah sendiri nyatakan dia itu dah melampau batas. Dia itu memang melampaui batas, berlebihan. Wa alima annahu yamut 'ala al-kufr bil-lail. Dan diketahui bahawasanya dia ini mati dalam keadaan kufur. Tahu dah dia mati dalam keadaan kufur, tapi Allah tetap perintah Musa alaihi salam dan juga Harun supaya tetap bercakap dengan cakap yang lembut. Allah Maha tahu Firaun akan mati dalam keadaan kufur, betul tak? Allah Subhanahu wa taala tahu bahawasanya dia ini tughyan, melampaui batas. Kok mana pun dia takkan dengar nasihat hang. Tuan-tuan dan puan sekalian, contohlah, sekiranya lah kita tahu orang ni dia tak makan saman, hang nasihat kah, hang buat apakah ni ke, kita sendiri akan kata pada diri kita, tak ada orang masalah, tak payah buat masalah, buat apa, dia ni memang tak boleh, hang pergi sampai depan rumah dia balik batu. Kita pun kata buat masalah. Tapi dua benda dalam ayat ni, kita jangan, dalam ayat ni kadang-kadang kita terlepas pandang satu benda yang pertama ni, iaitu Allah tetap perintah Musa dan Harun supaya pi jumpa Fir'aun, walaupun Fir'aun tu Allah dah tahu dia ni memang melampaui batas dan dia mati dalam kekufuran. Pelik tak kalau Allah dah tahu dia mati dalam kekufuran, nak dakwah buat apa lagi? Tidak. Nak dakwah buat apa kalau Allah dah tahu dia ni mati dalam kekufuran? Tapi nak habaq tanggungjawab manusia, ini tanggungjawab hang. Hang tak perlu fikir dia ni mati dalam kekufuran ke, dia mati kemunafikan ke, sebab itu hanya aku yang tahu. Tapi hang sebagai hamba aku, engkau semua sebagai hamba aku, kena buat kerja ni, kena turun pi dakwah. Dan walaupun orang ni melampaui batas, Allah tetap memerintah manusia agar komunikasi dengan dia dengan bahasa yang lembut. Sebab itu hukum asal dia. Hukum asal dia kena lembut dulu, hukum asal. Dia ada waktu yang kita nak kena tegah dan garang. Dia ada waktu dia. Kita tengok sekali lagi bagaimana yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata apa? Fa kaifa biman huwa dunahu min ashabil mukhalafat minal muslimin. Kalau Firaun lagu tu kena pi juga dekat dia, kena cakap dia dengan cakap yang baik, bagaimana orang yang selain daripada Firaun ni, yang mana golongan-golongan yang hanya menyelisihi dan berbeza pendapat dengan kita daripada kalangan kaum muslimin, orang Islam. Kalau nak kata dia zalim pun, dia ada buat salah pun, dia orang Islam, dia bukan Firaun yang telah diketahui tentangnya dia mati dalam kekufuran. Kita yang baca cerita Firaun hari ini kita tahu Firaun mati dalam kufur. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu wa taala maklumkan kepada kita. Jadi manusia atas muka bumi hari ini yang kita tak tahu dia ni mati dalam kufur ke, mati dalam Islam ke, mati munafik ke, kita tak tahu. Tentunya kita perlu pi dakwah dan perlu membantu memperbetulkan dia. Okey. Wa kadzalika mukhatabatul mad'uwin bil alqab allati tatanasab ma'a makanatihim. Demikian juga antaranya bila kita nak communicate dengan orang yang kita dakwah itu, kita guna gelaran-gelaran yang menepati kedudukan dia. Kalau dia Perdana Menteri, pakai Perdana Menteri Datuk Seri, pakai gelaran tu. Sini panggil Pak Jip, Tok Jip, apa dia? Tak setuju dengan dia, bukan bererti kita menggunakan gelaran-gelaran yang tidak baik ke atas dia. Nabi hantar surat,
Bukan kepada takat pemerintah zalim, bahkan pemerintah kufur, kafir. Tapi Nabi menggunakan gelaran-gelaran yang tepat dengan dia. Dia ni Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Orang apa? Orang kafir ke orang Islam? Orang Islam. Tapi tuan-tuan, ada syubhat besar pada pemikiran manusia pada hari ini. Syubhat besar. Tuan-tuan, bagi dia orang Islam yang ada kezaliman, tak kira sebab siapa pun lah, ada kezaliman, dengan orang bukan Islam yang adil, dia kata orang bukan Islam yang adil dan baik itulah lebih baik daripada orang Islam yang zalim. Ini syubhat besar. Syubhat besar, tuan-tuan. Dia cuba nak bawa pukul rata. Bukan kita sokong pemerintah itu jadi zalim. Tak. Tapi kezaliman paling besar apa dia agama kata? Inna syirka la zulmun azim. Kezaliman paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. So kalau yang ni pun very basic kita tak boleh faham, hang tak payah duk cakap lah berkenaan dengan kepimpinan. Hang tak payah cakap lah. Kita bukan seru sokong corruption, rasuah, benda ni semua kita tak setuju. Tak kira siapa-siapa pun buat. Tak kira dia mai daripada siapa pun. Cuma betul ke ada pemerintah buat? Betul ke orang ni buat? Benda tu pun kita pun tak pasti. Kita pun hanya menukilkan maklumat daripada orang ramai. Itu pun dah salah dah dari sudut prinsipnya. Kemudian kita gunakan saluran-saluran untuk menegur dengan cara yang betul. Kemudian bahasa-bahasa baik kita guna agak. Tuan-tuan, nak jumpa Fir'aun ni tak senang. Ingat Musa boleh keluar ke? Oh, makhluk satu-satunya makhluk yang mengaku dia Tuhan tu. Makhluk yang mengaku dia Tuhan. Saya pergi baru-baru ni. Yalah, piramid tu kubur Firaun, jangan lupa tu. Ada orang kita dia mungkin terlupa, tersilap kot. Nak pergi berdoa kat situ, berdoa. Hang ni biar betul. Piramid ni kubur Firaun. Tak payah pergi tengok pun tak apa. Tak ada apa keperluan pun. Cuma just tak pergi tengok dia punya sejarah dia. Saya baru ni saya tertarik, ada tourist guide yang bawa tu, dia cerita sejarah. Satu soalan saya tanya dekat dia. Saya kata, piramid ni kubur Firaun, okey, fine. Sebesar-besar kubur Firaun ni, tapi mana istana dia? Mana istana dia? Istana dia tak popular pun. Yang popular adalah kubur dia. Besar, besar. Ramai yang pernah pergi dah besar. Tuan-tuan apa besar sungguh-sungguh. Jadi bila saya tanya tu, dia kata soalan bagus, soalan dia kata zaman tu ini teori yang berdasarkan kajian-kajian depa lah. Dia kata sebab apa? Sebab zaman tu dia mempercayai kehidupan semula. Dia akan hidup semula. Jadi sebab tu kubur ni dia buat sebesar-besar dan sehebat-hebatnya, sebab nak bangkit semula dalam keadaan tempat dia tu tempat dia yang begitu mewah dan besar. Rumah dia kata dia akan habis lagu tua, tapi ni dia kata tempat dia akan dibangkitkan semula. Jadi dia kepercayaan dia hingga ke tahap tersebut. Dan orang yang mengaku jadi Tuhan ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tetap Allah Subhanahu wa taala perintah agar komunikasi dengan dia dengan cara yang baik. So hari ni ada pemerintah mengaku Tuhan. Sebab tu saya kata kezaliman pemerintah dulu dahsyat tu. Tangkap paksa orang suruh ubah akidah. Lah ni tak ada. Pemerintah tak kacau pun berkenaan dengan kepercayaan dan akidah kita. Cuma kesilapan dan kesalahan yang mungkin berlaku, wallahu a'lam, masih lagi dalam andaian pelbagai pihak. Jadi bagaimana kita nak mengurus benda ni? Lepas tu kita pula dah buat teori, ustaz-ustaz, biar orang bukan Islam yang adil lagi bagus daripada pemerintah yang zalim. Teori ni teori mana ni? Ini bukan teori Islami, ini teori ahli bid'ah. Islam tak menyokong zalim, tapi untuk menilai benda lebih baik, lebih teruk, syirik, kekufuran itu lebih besar daripada kezaliman biasa dan kemaksiatan biasa manusia. Tu jangan buat penilaian yang
yang kurang bijak dan kurang cerdik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab tu Nabi ni dia panggil, nak tegur pemimpin, tegur, tak ada masalah. Panggil dia dengan gelaran. Nabi kata, Nabi tulis kepada Herakl. Ini pun selalu kita dengar, ila Herakl azimir Rum, kepada Herakl, Hercules azim ar-Rum. Azim ni dia punya gelaran dia. Gelaran dia. Firaun pun yang dia sebut tu, itu adalah gelaran dia. Firaun ni dia gelaran, nama dia lain. Nama dia nama Ramses, ada nama Anu dan sebagainya. Tapi Firaun perkataan gelaran bagi dia, yang menunjukkan dia pembesar, menunjukkan dia raja pada ketika itu. Okey. Wa kana yukanni Abdullah ibn Ubay ibn Salul bi Abil Hubab. Dan Nabi pernah menggelar Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik, sebagai Abul Hubab. Maknanya Nabi panggil dengan panggilan yang baik. Bukan kata Nabi panggil dengan Abul Munafiqin, bapa segala munafiqin. Tak. Nabi panggil dia Abul Hubab. Tuan-tuan, maknanya satu perkara yang kaedah dakwah yang ditunjuk oleh Nabi SAW, dia punya impact dia lain macam, kesan baik dia. Okey. Wa kadzalika mura'atu sabri ala jafa'il mad'uwin wa muqabalatihi bil ihsan wa 'adamu isti'jali istijabatihim. Qala Allah Ta'ala fasbir kama sabar ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Demikian juga kita meraihkan sikap sabar, maknanya kita bersabar atas kekerasan orang yang didakwah dan juga berhadapan dengan kekerasan mereka itu dengan cara yang baik dan tidak gopoh dalam memastikan penerimaan mereka. Allah berfirman, bersabarlah seperti mana bersabarnya ulul azmi daripada kalangan rasul itu, dan jangan sama sekali kamu gopoh nak cepat-cepat. Ni tuan-tuan, kita nak dakwah orang, kekerasan orang itu jangan kita jadikan dalil untuk kita meninggalkan dia. Okey. Pasal apa dia namakan sabarlah seperti mana sabarnya ulul azmi daripada kalangan rasul. Rasul-rasul yang dakwah mereka, Nuh alaihi salam, macam mana dia dakwah, macam mana dia berhadapan dengan tekanan-tekanan. Berapa, hampir 1000 tahun berdakwah, pengikut sikit saja. Sabar. Dan jangan fikirkan nak cepat-cepat untuk memastikan mereka menerima. Ini kita masalah kita. Kita mai kuliah tengok orang tak apa ramai pun ceramah tu. So kita abaikan. Kita nilai kita dari sudut crowd. Ni masalah dia. Kita dah buat dah kuliah banyak ustaz, orang kurang minat, ustaz dah buat macam mana ni, orang tak mai ni macam mana. Jangan fikir benda tu. Tuan-tuan, buat kuliah ni, majlis ilmu ni kita buat ya. 2 orang, 3 orang pun itu majlis ilmu. Barakah. Allah Subhanahu wa taala tak bagi tahu kat kita syarat majlis ilmu tu perlu dihadiri lebih daripada 3 orang. Lebih daripada 2 orang. Tuan-tuan dan puan sekalian, tak habaq pun Allah Subhanahu wa taala memuliakan majlis ilmu, memuliakan majlis ilmu. Bila majlis ilmu dia tak syarat berapa ramai-ramai. Kita nak keberkatan Allah Subhanahu wa taala ke, kita nak sibuk soal populariti, soal numbers, soal berapa ramai-ramai. Kejayaan program kita semata-mata bergantung kepada jumlah kehadiran. Itu yang orang politik pening. Orang politik pening pasal apa? Tak ramai-ramai ni. Satu lagi, hampa pun terni juga. Yang bersusun kerusi banyak buat apa? Tak payah nak sibuk-sibuk nak buat dewan kerusi besar banyak-banyak apa semua. Lepas tu kerah orang keluar letih. Kalau tak main sekali lagi nak marah pula penganjur. Apa ni panggil tak ramai ni, marah pula. Tak payah. Kita nak perang persepsi dengan persepsi, tak payah. Bukan seperti itu. Dan mai ramai-ramai ni pun tuan-tuan dan puan sekalian, nak penuh apa semua ni, apa impak dan kesan dia kepada pemahaman seseorang tentang isu yang dibawa. Lebih baik kecil, fokus, faham. Mereka ni yang menjadi penyebar, mereka ni yang menjadi orang yang menyampaikan, bergerak, ada ilmu. Sebab tu saya melihat tuan-tuan,
mana-mana orang yang nak menguasai, tak kira lah parti politik ke apa ke, nak menguasai mana-mana negara pemerintahan, mana-mana siapa pun, apa yang dia perlu buat? Dia kena berjaya dalam indoktrin. Dia kena berjaya dalam menanam pemikiran. Nak tanam pemikiran ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, melalui apa? Ilmu. Itu yang paling berjaya. Sebab tu tuan-tuan, minta maaf lah, saya katakanlah kalau sekiranya orang kata macam di orang buat program-program, terpulanglah program-program yang macam mana pun, tarik ramai-ramai, lepas tu syok, lepas tu lancarkan, rasmikan, apa semua ni, program-program yang macam ni. Jadi tuan-tuan, saya tengok dia punya impak keberkesanan dia untuk jangka masa panjang, pemahaman orang tak dapat apa-apa pun. Kosong, zero impact. Hanya satu je berjaya dia, ramai kumpul orang, berjaya kumpul orang ramai. Kita lihat di banyak tempat. So ini bagi saya satu kegagalan. Biar jadi safinatun Nuh, kata Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, rahimahullah. Imam Malik kata apa? Man rakiba najah. Siapa yang naik kapal Nuh, dia berjaya, selamat. Tapi ramai kan nak kapal Nuh? Tak ramai. Tapi mereka yang menyambung legasi tersebut, menyampaikan dan menyebarkan agama, yang mengikut Nabi Isa alaihi salam, golongan-golongan yang digelar sebagai Hawariyun. Ramai tak? Tak ramai. Tapi mereka yang menyambung legasi Isa alaihi salam, menyebarkan kebenaran, menyebarkan al-haq. Tuan-tuan, sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, tuan-tuan dan puan sekalian, ya, sahabat Nabi jumlah dia lebih kurang dalam 10,000 lebih sahabat Nabi yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan iman. Nabi SAW. 10,000 ni jumlah besar lah, tuan-tuan dan puan sekalian. Jumlah tak besar, 10,000 ni sikit ya. Jumlah tak besar. Tapi seorang tokoh dakwah dia boleh sampai ke China. Dakwah ni boleh sampai ke Eropah. Dakwah ni boleh sampai ke Andalusia. Dakwah ni boleh sampai ke Mesir. Dakwah ni boleh sampai semua satu dunia. Jadi maknanya dia bukan kata sampai ke Yaman, dia bukan kata nak kena besar-besar, tak. Sebab tu kita tengok pasal 4 mazhab muktabar. Tak ada mazhab lain ke? Banyak lagi mazhab lain. Sebab murid-murid mereka agresif, murid-murid mereka yang memahami, yang bertanggungjawab menyebarkan aliran dan fahaman mazhab masing-masing. Itu dia bergerak. Itu penting. Sebab tu kita jangan gopoh. Sebab tu kita jangan fikir impak dakwah dia orang berubah hari ni. Kita fikirkan generasi yang akan datang. Wallahu a'lam.